Paribunta. Terima kasih Tok Yang Dipertua. Terima kasih juga kepada Menteri yang telah Menteri yang telah membentangkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, walaupun ia merupakan satu usaha yang baik, seperti pepatah menyatakan better late than never. Namun demikian, setiap sesuatu itu perlu kepada perincian, dan saya mohon supaya pihak Kepala Menteri mengambil nota-nota, dan dalam semangat kita untuk melihat bahawa akta yang telah diperkenankan dan diperkenalkan di dalam Dewan ini mempunyai hasrat yang murni, mempunyai satu niat yang suci, yaitu untuk memastikan negara kita ini menuju ke arah yang lebih baik, khusus kepada persoalan-persoalan yang hari ini sedang kita hadapi, yaitu permasalahan rasuah. Maka saya kira akta ini adalah lanjutan daripada akta-akta yang telah diperkenalkan sebelum ini, dan seperti mana lazimnya pada setiap kali perbincangan dan perbahasan di dalam Dewan ini, setiap ahli parlimen akan memberi pandangan-pandangan dan persepsi-persepsi masing-masing. Saya mengharapkan bahawa segala sesuatu yang dibincang itu perlulah berada pada tahap keikhlasan yang tinggi, supaya pandangan dan cadangan-cadangan ini dapat dilihat dalam gambaran yang lebih besar, ataupun the bigger picture dengan izin, supaya tidak kita ini tersepit di antara sekadar kepentingan-kepentingan tertentu. Yang Ketua, saya ingin memberikan sedikit pandangan tentang akta ini, bahawa sebelum ini kita telah meluluskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, di mana harapan setiap ahli parlimen yang telah berbahas, termasuklah rakyat Malaysia yang mewakilkan kami di sini, mengharapkan supaya SPRM itu sendiri menjadi satu institusi yang benar-benar dapat menjadi institusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun di atas apa yang berlaku serta tindakan-tindakan yang semua sedia maklum, seolah-olah SPRM yang kita luluskan baru-baru ini telah hilang kredibilitinya sebagai satu badan yang sepatutnya mendapat satu kekuatan yang lebih kukuh untuk menentang rasuah. Lalu apa yang saya ingin lontarkan di sini ialah yang penting dalam kita membahaskan atau mencadangkan, memperkenankan apa jua akta, ialah perlulah kerajaan itu sendiri yang menjadi pelaksana pada akta ini mendapat kepercayaan yang tinggi, supaya segala undang-undang ini tidak dieksploitasikan oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan bukan untuk melihat segala perundangan dan apa yang kita luluskan di sini sebagai sesuatu yang lebih besar, tetapi sekadar untuk mempertahankan status quo-nya atau apa juga kepentingan-kepentingannya. Saya memohon supaya kali ini bahawa Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tidak mempunyai satu niat yang begitu rupa. Bahkan dalam hal ini, akta ini juga perlu dilihat dalam satu kerangka yang bukan sahaja berkenaan dengan akta ini semata-mata, tetapi perlu dilihat kepada aspek-aspek lain seperti kebebasan media, seperti Freedom of Information Act, yang hingga hari ini kita belum lagi berjaya memperkenalkan, dan sebahagian daripada wakil rakyat sebelah rakan-rakan kita juga daripada Jasin, saya masih ingat, telah mencadangkan perlunya Freedom of Information Act ini bagi memperkukuhkan segala apa usaha yang kerajaan sedang lakukan hari ini untuk
ya, kita memperkemaskinikan kerangka yang ada. Itu juga saya melihat akta perlindungan ini juga akan dilihat separuh masak, half cooked. Apabila ada pula akta-akta lain yang secara tidak langsung menjadi sekatan untuk dilaksanakan dengan lebih licin. Contohnya adanya OSA, Official Secret Act, yang kemungkinan boleh dijadikan sebagai alasan apabila sesuatu maklumat itu dianggap quote-unquote rahsia, quote-unquote boleh menjejaskan keselamatan negara. Saya sebut quote-unquote sebab itu tafsirannya. Maka itu sendiri boleh, di Malam Menteri, boleh menjadi penghalang kepada pelaksanaan akta perlindungan pemberi maklumat ini. Begitu juga dengan akta percetakan dan penerbitan yang mungkin dijadikan alasan apabila sesuatu ya pemberitahuan rasuah dan salah laku itu didedahkan kepada awam. Termasuk dalam hal ini sudah tentu yang memang daripada kita sudah lama menyatakan sikap kita, yaitu ISA sendiri, yang boleh dijadikan juga sebagai alat. Oleh itu, jika kita bercakap tentang akta perlindungan pemberi maklumat ini, kita harus membuka landasannya berjalan dengan licin supaya tidak ada halangan-halangan dari akta-akta lain yang boleh dengan alasan akta juga. Akhirnya kita akan jadi pimai-pimai tangtu seperti mana yang disebut oleh orang utara. Yang di-Pertua Malam Menteri, saya juga ingin melihat di dalam hal ini tentang aspek protection atau perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat ini juga tidak dijelaskan secara terperinci dan diyakinkan dengan lebih selamat. Ya, seolah-olah sekadar menyembunyikan rahsia maklumat pemberi tetapi tidak memberikan jaminan keselamatan, bukan sahaja pada dirinya tapi juga kepada kaum keluarganya, orang-orang yang terdekatnya. Oleh itu kita kena faham bahawa pemberi maklumat ini terlibat daripada jabatan kerajaan, agensi-agensi penguatkuasa sendiri, hinggalah kepada gangster-gangster besar, gangster-gangster yang mempunyai kepentingan-kepentingan illegal business yang melibatkan berbilion-bilion. Apa kata kalau seseorang itu membuat aduan? Di mana jaminannya? Kalau sekadar memberikan jaminan bahwa namanya dirahsiakan, itu belum memberi satu kekuatan kepada pemberi maklumat jika dia terdedah kepada risiko threat ataupun ancaman kepada nyawanya itu sendiri. Begitu juga, itu satu aspek yang saya minta diberi perhatian, kalau boleh diberikan satu ketegasan terhadap perlindungan itu sendiri dalam bentuknya yang lebih tegas, seperti contohnya menukar ya, kalau selama ada. Terima kasih ya Malam Ketua. Yang Muhammad Farid Bunta, kalau kita bandingkan whistleblower ini di Amerika Syarikat contohnya, dalam perkara yang Muhammad sebutkan tadi, mereka sehingga bersedia untuk melakukan apa yang disebutkan sebagai reallocation. Identitinya bukan hanya dirinya, keluarganya. Apakah yang Muhammad sedia untuk mencadangkan pada menteri? Apakah antara perkaranya? Contohnya, ia melibatkan terkadang kali superior against laporan yang perlu dibuat. Sebagai contoh, pengarah BPR, ya, pengarah BPR Sabah, ya, pengarah BPR Sabah yang kita masih ingat lagi namanya, Ramli mana? Ramli Yusof, ya, membuat laporan kepada ketua pengarah, dan kita lihat ya perkara itu. Jadi ini, dan lebih penting tu, apakah reallocation itu boleh kita muatkan dalam undang-undang ini? Terima kasih.